Dengarlah tuan satu cerita, cerita dongeng orang-orang tua. Kisah Tok Nujum yang terus mata, bukannya betul semuanya auta. Hei anak-anak, sudahlah tu bermain. Mari sini, Atuk ada cerita ni. Ha? Atuk ada cerita? Cerita apa, Tok? Jomlah kita pergi ke Atuk. Jom! Hei kamu semua ni, asyik bermain je. Mari sini, dengar Atuk bercerita. Cerita ni tajuk Nujum Empat Belalang. Mari kita dengar sama-sama. Dengarlah anak satu cerita, cerita dongeng orang tua-tua. Kisah Tok Nujum yang terus mata, bukannya betul semuanya auta. Kisahnya konon diberingin rendang, dari hal Tok Nujum yang dah terbilang. Telek menelek semua temberang, ahli nujum pak belalang. Kisahnya konon diberingin rendang, dari hal Tok Nujum yang tak terbilang. Telek menelek semuanya temberang, ahli nujum pak belalang. Tersebutlah kisah seorang bapa di kampung yang bergelar Pak Belalang dan anaknya yang bernama Belalang. Belalang seorang anak yang rajin bekerja berbanding ayahnya. Pada suatu hari, sekarang kita dah jauh dari manusia. Boleh kita bagikan barang ni? Ya, aku bagi. Satu untuk Mika, satu untuk teman. Dua untuk Mika, dua untuk teman. Adil. Ai, Mika pukul teman ya? Mana ada Mika pukul teman? Teman yang pukul Mika. Oi manusia, aku anak jin. Aku nak makan darah hampa semua. Hihihihihi. Apa? Jangan makan teman. Jangan makan teman. Makan Mika. Mika banyak darah. Bila masa pula Mika makan banyak? Hei! Pak. Assalamualaikum, Pak. Umik mana barang-barang ni Belalang? Dalam tak curi, Pak, barang-barang ni semua. Kalau mu tak curi, macam mana barang-barang ni boleh ada kat mu? Tadi waktu Belalang nak balik, Belalang jumpa dengan dua orang penyamun. Tengah duk bahagi barang-barang ni semua. Belalang jeritlah di atas pokok. Belalang cakap macam ni, Pak. Oi manusia, aku anak jin. Aku nak makan darah kamu semua. Lepas tu, dia semua cabut, Pak, tinggalkan barang-barang ni semua.
Lepas tu, nak buat apa dengan barang-barang ni? Macam ni Pak, mari sini. Sekejap belalang main depan rumah Tok Penghulu. Mesti tuan barang-barang ni datang. Nak habaq mengadu kat Tok Penghulu barang-barang ni hilang. Jadi, waktu tu belalang jumpa dengan Tok Penghulu. Belalang suruh jumpa dengan Pak. Sebab Pak kali ni jom. Mu ni belalang. Jangan buat gila lagu tu. Tok Penghulu! Tok Penghulu! Hatijah, senang buat apa mu dua mari sini? Hamba ni nak mengadu hal kucuran barang pada tu. Hamba hilang 2 kampik beras tu. Hamba pun sama tu. Hah? Beras? Kena curi? Siapa curi tu? Kalau saya tahu tu, saya takkan tanya tu. Allah, betul juga tu. Tok, Tok, saya tahu siapa pencurinya. Kamu tahu siapa pencurinya? Ya, kalau Tok semua nak tahu siapa pencurinya, Tok semua boleh jumpa dengan Pak saya. Pak saya ahli nujum. Kalau begitu Belalai, ayuh kita ke rumah kamu. Mari. Assalamualaikum Pak Belalai. Waalaikumsalam Tok Penghulu. Marilah masuk. Tapi janganlah ramai-ramai. Untuk rumah tu hamba nanti. Gini Pak Belalai. Set kita mari sini ni ada hajat. Hatijah, senang ke apa dia hajat kita mari sini? Tak payah ceritakan Tok Penghulu. Hamba dah tahu semuanya. Dah tahu? Tentang kehilangan 4 kapik beras kan? Bagaimana Pak Belalai tahu? Maklumlah. Ahli nujum kan? Boleh tak Pak Belalai ni tolong tilik mana kampik berasnya? Kalau nak tilik, boleh je. Belalang? ya Pak. Tolong bawa mai semangkuk air belalang. Ya Pak. Nampak? Masih belalang. Mangkuk kapur ni mu bawa Pak Belalai? Ini bukan mangkuk biasa ni. Ini mangkuk jampi Tok Penghulu. Oh, mangkuk japi. Kacau. Nampak tak bayang-bayang? Kat situ ada 2 kampik beras. Kat sini ada 2 kampik beras. Duk nampak gapo pun Pak Belalai. Biasanya, kalau yang tak nampak bayang-bayang dalam mangkuk ni, anak luar nikah. Hamba nampak dah. Hatijah, senang tu mu kelik. Mana kampik beras mu berada? Siapa tak nampak, dia anak luar nikah. Apa tu? Tapi, duk tang mana tempatnya? Betul juga ya Pak Belalai. Di mana beradanya? Betul juga tu. Mangkuk japi ni kecil sangat. Kalau besar sikit tak apalah juga. Hamba tak tahu tempat ni Tok Penghulu. Sat, hamba tanya belalang. Belalang, oh belalang. Ya Pak. Belalang, cuba mu tengok-tengok dalam mangkuk ni. Kat mana tempat ni? Oh, ni tak jauh Pak. Ni kat belakang rumah tu je. Oh, Oh, ada belakang rumah tu. Patut bumbung dia macam pernah nampak. Datang dah pada Cik Tijal tak? Bila Cik Tila, duduk bawah pokok pelang sana. Kalau pada Cik Senang pula. Kalau bila Cik Senah pula, duduk bawah pokoknya tu. Hatijah, senang. Pergi ambil beras mu Dino. Kami dah jumpa tu. Kami penyamun di dalam ini negeri, kerja merompak, mencium dan mencuri. Tidak
mahkota aku! Mari kita bahagikan harta ni sama rata. 1 untuk Mika, 1 untuk teman. 2 untuk Mika, 2 untuk teman. 3 untuk Mika, 3 untuk teman. Kalau macam ni orang punya bila nak habis? 1 untuk Mika, 1 untuk teman. 2 untuk Mika, 2 untuk teman. 3 untuk Mika, 3 untuk teman. Atau lepas 3 berapa? Hentam sajalah. Hentam sajalah untuk Mika, hentam sajalah untuk teman. Kepala otak kau. Kalau tak untuk Mika, kalau tak untuk teman. Kau ni. Kau ni untuk Mika, kau ni untuk teman. Dah. Datuk Bendahara. Oh, Datuk Bendahara. Ampun, tuanku. Datuk Bendahara. Mu tengoklah ni. Habis barang-barang aku hilang. Mahkota aku hilang. Buah kemas aku hilang. Semua aku hilang. Kita ada tombok. Kita ada meriak. Tok Keng aku kita boleh kalah. Ampun, tuanku. Maafkan batik. Datuk Bendahara. Beto nak mu fikirkan cara bagaimana nak dapatkan semula harta Beto. Meroyak kepada semua rakyat. Siapa yang jumpa harta Beto, Beto akan kurniakan ganjaran. Berju perintah, tuanku. Pok Belale, Pok Belale. Awak tu. Belale, pergi kejut ayahmu tu, royak kat ia. Tok penghulumu mari. Baik Tok. Pak, bangun Pak. Tok penghulu mai tu. Kacau kamu ni belalang. Ya bagi tak penghulu. Aku tak ada di rumah. Baik Pak. Tok, bapa abang dia tak ada kat rumah. Apa dia? Dia royakmu ia tak ada rumah. Kalau ia tak ada rumah, mana dia royak kamu? Dia ada je Tok dalam rumah. Dia suruh abang dia tak ada. Tak apa Belale, buka je pintu ni biar Tok diri yang pergi kejut dia. Pok Belale, bangun Pok Belale. Mu ni belalang. Dia royak kat tu, aku tak ada di rumah. Pok Belale, bangun Pok Belale. Tak penghulu. Amba ni datang ada hajat. Tak apa tu. Saya dah tahu semuanya. Mu dah tahu? Kalau gitu, marilah kita ke istana. Awak pula kita nak kena pergi istana tu. Mu ni Pak Belale. Dah geharu cendana pula. Dah tahu bertanya pula. Derahlah kita ke istana. Maaf. Ampun tuanku, izinkan hamba masuk ke istana. Japi. Tu dia. Sabar satu. Tak jampi lagi pun. Oh. Raja, tengok tu. Harta raja ada dekat celah tu. Kat celah bukit tu. Tak nampak pun. Kalau ikut amalan Pok Belale, siapa dia duk nampak, dia nak dua nikah. Nampak. Bapa, mana ni Pak Belale? Kalau ikut renungan Pok Belale, dia minta masa lagi ni. Berapa hari? 7 hari lagi. Lawak. Pak Belale, Beto bagi masa sampai esok hari je. Kalau hantu Beto tak jumpa juga, Beto akan hukum pancung di hujung jabatan. Tok penghulu, Beto akan penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup? Ambil aku. Kapal belayar di tengah lautan. Hati gusar menanti pulang. Ampun tuanku, beri sedikit ihsan. Patik cuba walau malang. Setelah itu, Pak Belalang bergegas ke rumah untuk mengambil semua pakaiannya dan melarikan diri ke Gua Bukit Tunggal seperti yang dicadangkan oleh Belalang. 245 untuk Mika, 245 untuk teman. Sis, kenapa teman punya sikit? Mika punya banyak. Pengkhianat. Hai lah badan. Mampulah badan.
Esok putuslah badan dengan nyawa. Hailah nyawa. Siapa yang nyam kita? Betul ni. Betul-betul. Menunggu guru. Esok pagi Sultan akan jalankan hukuman pancung. Ampunkan teman penunggu guru. Ampunkan teman. Wahai cucu, aku akan hampunkan hampa berdua. Siapa namamu? Badan. Namamu? Nyawa. Hai nyawa, hai badan. Baik hampa larilah ni. Wah, banyaknya emas. Kemudian, Tok Penghulu datang ke rumah Pak Belalang. Namun, disebabkan ketiadaan Pak Belalang, Belalang menjadi mangsa untuk mengikut Tok Penghulu datang ke istana bagi berjumpa dengan raja. Woi, buat gapo sana tu? Belalang, mari sini masuk. Ampun tuanku beribu ampun. Patik Belalang datang menghadap. Belalang, mana Pok Mugi? Pak saya pergi bertapa tuanku. Pergi betapa? Jauh ke dekat? Kalau jalan kaki jauh tuanku. Tapi kalau naik kereta set je sampai. Ish, mu ni mainkan beta ya? Mu ni Belalang? Sabar. Patik bukan melarikan diri tuanku. Tapi Patik memegang teguh pada janji. Patik janji nak main hari ni. Jadi Patik mainlah hari ni. Ampun tuanku. Kalau gitu, mana harta aku sekarang, Pak Belalang? Sebenarnya harta tuanku tak kena curi pun, tapi disembunyikan oleh jin. Di mana pula? Jin miskin tuanku. Lo ni, mana harta beta? Harta tuanku ada dekat sebuah gua. Dekat Bukit Tunggal. Tapi kalau nak pergi ambil harta tuanku, ada 2 syarat. Syarat pula. Syarat pertama apa? Syarat pertama, tuanku boleh bawa berapa orang yang tuanku nak bawa. Tapi bila nak masuk dalam gua tu, hanya tuanku dan Datuk Bendahara je yang boleh masuk dalam gua tu. Syarat kedua? Syarat kedua pula, tuanku bila dah masuk dalam Bukit Tunggal tu, tuanku tak boleh berdiri secara tegak, tapi kena berjalan dengan cara merangkak secara terus-menerus. Kalau tuanku dan Datuk Bendahara ingkar perintah Hadi Nujum, pendek umurnya. Datuk Bendahara, nampaknya Pak Belalang jadi sultan kita hari ni. Setelah mendengar 2 syarat yang diberikan oleh Pak Belalang, Raja dan Datuk Bendahara pun pergi ke Gua Bukit Tunggal untuk mengambil harta yang hilang. Harta beta, harta beta. Seterus itu, Pak Belalang pun ditabalkan menjadi ahli nujum negara. Akhirnya, Pak Belalang pun berkahwin dengan anak raja dan hidupnya menjadi serba mewah. Wahai nujum Pak Belalang, Tok Nujum sergap jarang. Wahai nujum Pak Belalang, hilang pisau ditelek parang.
Walau begitu hatinya jujur, kian lama kian masyur, hingga Sultan sangat percaya, akhirnya jadi menantu raja. Payunglah payung, aku tipang payung. Payung sutera nak raja. Tak nampak pun. Tak payah nampak kasut lah. Siapa suruh nampak kasut? Kami dah jumpa tu. Oi, tak cik. Pingsan lah. Duduk situ. Kita berdua je boleh tak? Oh, ada jaga rumah. Kan Azim, kau ni kenapa Azim? Rehearsal dulu. Nak rehearsal dulu. Nak naik kan habis kan? Dah. Takkan dengar. Takkan dengar apa? Tiga. Siapa? Kita tengok. Pasal Pasal enam. Hujung kan? Kita stop. Esok pagi Sultan akan Ya nak luar nikah. Lepas tu aku dengan hati pandang. Nampak macam tu. Datik.